A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 5. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah, iaitu Ustazah Nur Syuhada binti Rosli dari SMK Agama Kuala Lumpur dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa tu Ustazah? Sebelum Ustazah meneruskan perkongsian untuk hari ini, mari kita lihat bersama-sama sedutan cerita yang ada kaitan dengan tajuk kita pada hari ini. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Baiklah, Ustazah akan beri satu lagi situasi berkaitan tajuk. Sepasang suami isteri telah mengambil keputusan untuk berpisah, tetapi mereka mempunyai seorang anak yang masih kecil dalam lingkungan 2 hingga 3 tahun. Kedua-dua pasangan suami isteri ini begitu sayangkan anak kecil mereka. Seperti yang kita semua maklum, anak yang masih kecil memerlukan penjagaan dan kasih sayang yang sempurna daripada kedua ibu bapa. Telah berlaku perebutan hak penjagaan si kecil itu apabila berlaku perceraian. Mengapa begitu? Siapakah yang lebih layak menjaga anak syurga tersebut? Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk anak amanah Allah, iaitu hadanah. Sebelum kapal berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk mencatat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 174. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk anak amanah Allah hadanah ya. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini.
pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat yang pertama menerangkan pengertian atau ta'rif hadanah. Yang kedua, menyenaraikan hak-hak hadanah. Manakala yang ketiga pula ialah menyenaraikan syarat-syarat mereka yang mendapat hak hadanah. Yang keempat ialah menghuraikan sebab-sebab gugurnya hak hadanah. Dan yang kelima iaitu yang terakhir ialah menjelaskan tempoh hadanah. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran hari ini dengan mengetahui apa itu hadanah. Hadanah bermaksud hak penjagaan anak yang masih kecil, yang belum mumayyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri. Sebelum kita teruskan pembelajaran, suka Ustazah hendak bertanya, adakah kalian masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan mumayyiz? Mumayyiz bermaksud kanak-kanak yang boleh membezakan benda yang memberi kebaikan dan keburukan kepada mereka. Mereka juga dikategorikan anak-anak yang sudah mampu menguruskan diri sendiri seperti makan, minum dan mandi. Contohnya, kanak-kanak yang sudah mumayyiz ini tidak perlu lagi disuap apabila hendak makan ataupun mereka boleh membersihkan diri mereka sendiri. Hukum hadanah bagi anak yang belum mampu berdikari adalah wajib. Mereka yang mengabaikan tanggungjawab ini adalah berdosa. Contohnya, seorang ibu telah mendapat hak penjagaan hadanah tetapi telah membiarkan kanak-kanak tersebut kelaparan, maka ibu itu boleh dikatakan telah mengabaikan tanggungjawab memelihara kanak-kanak tersebut. InsyaAllah jelas ya semua tentang pengertian dan hukum hadanah yang Ustazah terangkan tadi. Seterusnya murid-murid, kita pergi pula kepada subtopik hak hadanah. Hak hadanah wajib dilaksanakan walaupun berlaku perceraian antara suami dan isteri. Ibu adalah orang yang paling berhak memelihara anaknya. Baiklah, mari kita lihat pula senarai mereka yang berhak ataupun layak mendapat hak hadanah. Seperti yang Ustazah sudah maklumkan tadi, ibu merupakan individu yang paling berhak memelihara anaknya. Ini berdasarkan dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi mereka yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Namun, dalam keadaan tertentu, si ibu boleh hilang kelayakan hak hadanah. Kemudian hak tersebut akan berpindah kepada individu mengikut susunan keutamaan atau prioriti. 4 individu yang berhak mendapat hak hadanah selepas si ibu hilang kelayakan mengikut keutamaan ialah, yang pertama, nenek sebelah ibu kanak-kanak tersebut dan ke atas. Kemudian, si ayah yang berhak sekiranya tiada nenek sebelah ibu dan ke atas. Seterusnya, nenek sebelah bapa hingga ke atas. Dan yang keempat ialah datuk kanak-kanak tersebut. Jika 4 orang yang utama di atas tiada, maka hak hadanah akan jatuh kepada individu-individu di bawah mengikut keutamaan. Yang pertama ialah saudara perempuan seibu sebapa. Seterusnya ialah saudara perempuan seibu. Kemudian saudara perempuan sebapa. Yang seterusnya ialah anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa. Kemudian anak perempuan kepada saudara perempuan seibu. Yang keenam ialah
anak perempuan kepada saudara perempuan sebapa. Seterusnya ialah emak saudara sebelah ibu, kemudian emak saudara sebelah bapa. Dan yang terakhir ialah waris lelaki yang boleh menerima asabah. Sebelum Ustazah meneruskan perkongsian, adakah murid-murid tahu apakah yang dimaksudkan dengan asabah? Asabah bermaksud pewaris yang berhak mendapat harta pusaka tetapi tidak ditetapkan nisbah tertentu. Contohnya ialah anak lelaki dan cucu lelaki. Orang lelaki yang berhak dalam penjagaan kanak-kanak perempuan hanyalah mahram kepada kanak-kanak tersebut. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan mahram dan bukan mahram? Mahram bermaksud individu yang diharamkan untuk seseorang berkahwin dengannya, sama ada disebabkan keturunan atau kerabat. Sebagai contoh, mahram bagi kanak-kanak perempuan tersebut ialah bapa saudara sebelah bapa dan bapa mertua. Bukan mahram pula atau dalam bahasa lain membawa maksud ajnabi. Ajnabi bermaksud orang asing, iaitu bukan suaminya atau mahramnya. Dalam bahasa yang mudah, ajnabi atau bukan mahram ialah orang yang tidak ada pertalian darah dan boleh berkahwin dengannya. Sebagai contoh, sepupu. Sekiranya ramai yang berkelayakan untuk memelihara kanak-kanak tersebut, keutamaan diberikan kepada mereka yang mempunyai sifat paling mulia dan pengasih. Murid-murid Ustazah dah faham kan mereka yang berhak mendapat hak hadanah ini? Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, Ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan subtopik yang kita bincangkan sebelum ini. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan hadanah? Murid-murid ingat tak pengertian hadanah yang Ustazah terangkan tadi? Jadi, apakah jawapannya? Jawapannya ialah hadanah bermaksud hak penjagaan anak yang masih kecil, yang belum mumayyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri. Agak-agak, berapakah umur kanak-kanak yang belum mumayyiz ya murid-murid? Umur kanak-kanak yang belum mumayyiz adalah antara 1 hingga 7 tahun. Baiklah, sekarang dengar pula soalan yang kedua. Soalannya, siapakah 4 golongan yang diberi keutamaan untuk hak hadanah ini? Jawapannya ialah 4 golongan yang berhak selepas si ibu hilang kelayakan mengikut keutamaan ialah: pertama, nenek sebelah ibu ke atas. Yang kedua ialah bapa. Yang ketiga pula ialah nenek sebelah bapa hingga ke atas. Dan yang keempat ialah datuk kanak-kanak tersebut. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab soalan-soalan Ustazah yang lain pula ya. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan berkaitan syarat-syarat orang yang mendapat hadanah. Individu yang diberi hak masih perlu memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu yang pertama, individu tersebut mestilah seorang Islam. Tidak sah hadanah bagi orang kafir. Syarat yang kedua ialah individu tersebut mestilah memiliki akal yang sempurna. Tidak sah hadanah bagi orang gila. Manakala syarat yang ketiga ialah individu tersebut seorang yang sudah dewasa dan berusia matang,
kerana mampu memberi jagaan dan kasih sayang yang diperlukan oleh kanak-kanak. Ini membolehkan kanak-kanak tersebut mendapat kasih sayang dan jagaan yang sepenuhnya. Dan yang keempat, individu tersebut hendaklah berakhlak mulia dan menjaga kehormatan diri supaya dapat memberi contoh dan teladan yang baik kepada kanak-kanak tersebut untuk diikuti. Anak kecil ibarat kain putih. Ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Jika contoh yang buruk ditunjukkan, kanak-kanak ini akan lebih cenderung mengikut yang negatif. Maka mereka yang mendapat hak hadanah mestilah di kalangan mereka yang memiliki akhlak yang baik dan pandai menjaga maruah diri. Alhamdulillah, Ustazah yakin murid-murid dapat menguasai subtopik berkaitan syarat mereka yang mendapat hak hadanah. Murid-murid, kita beralih pula kepada subtopik seterusnya, iaitu sebab-sebab gugurnya hak hadanah. Seseorang yang layak mendapat hak hadanah akan hilang kelayakan atau gugur hak atas sebab-sebab yang berikut. Yang pertama, ibu kanak-kanak tersebut berkahwin dengan lelaki lain yang tiada pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut. Hak itu hanya akan kembali kepadanya selepas perkahwinannya dengan lelaki tersebut dibubarkan. Dalam bahasa yang mudah, bila si ibu berkahwin dengan ajnabi, hak hadanahnya akan gugur. Tetapi jika si ibu berkahwin dengan bapa saudara atau yang mempunyai pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut, maka hak hadanah akan kekal atau kembali kepada ibu tersebut. Yang kedua, berkelakuan buruk. Ibu atau penjaga yang menunjukkan akhlak yang buruk secara keterlaluan dan terang-terangan akan digugurkan haknya memelihara kanak-kanak tersebut kerana dibimbangi akan memberi kesan yang buruk. Kanak-kanak amat mudah terpengaruh dengan kelakuan atau apa yang ditunjukkan oleh orang yang lebih dewasa. Maka, atas sebab itulah, jika si ibu atau penjaga menunjukkan akhlak atau kelakuan yang buruk, maka hak tersebut akan gugur. Seterusnya, apabila ibu kanak-kanak tersebut membawanya berpindah tempat kediaman dengan tujuan untuk menghalang bapanya datang berziarah, ini akan membatalkan hak hadanahnya kerana perkara ini telah menafikan hak si bapa untuk bersama dengan anaknya. Kemudian, ibu atau penjaga itu juga cuai atau menganiaya kanak-kanak tersebut. Ini akan memberi satu trauma atau pengalaman yang buruk dalam kehidupan kanak-kanak itu. Dan yang terakhir, ibu atau penjaga itu murtad. Hak hadanah akan gugur serta-merta. Murtad membawa maksud seseorang itu keluar daripada Islam. Di sini, jelaslah bahawa nilai sivik berkasih sayang dipandang tinggi oleh Islam dan perlu diterapkan dalam diri. Kalau ada nilai kasih sayang dalam diri, maka anak yang dijaga mampu dibesarkan dengan sempurna dan dididik dengan ajaran Islam. Baiklah, murid-murid ingat tak tadi? Ustazah ada menyatakan bahawa kanak-kanak yang berhak mendapat penjagaan orang dewasa adalah kanak-kanak yang belum mumayyiz. Bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz, ibu adalah orang yang paling berhak
menjaga kanak-kanak tersebut. Mengapa? Biasanya kita rapat dengan ibu ke atau ayah? Biasanya ibu kan? Sebab ibu telah dianugerahkan oleh Allah dengan naluri keibuan yang menyebabkan kita berasa selamat dan selesa di samping ibu tercinta. Lagi pula, ibulah orang yang mengandungkan dan menyusukan kita. Setelah kanak-kanak tersebut memayis, Islam memberikan pilihan kepada kanak-kanak itu memilih sama ada tinggal bersama ibu atau bapa. Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 menyebut bahawa hak hadanah akan tamat setelah kanak-kanak itu mencapai 7 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi perempuan. Namun, tempoh hadanah akan berakhir apabila kanak-kanak itu tidak lagi memerlukan pemeliharaan kerana telah meningkat dewasa dan mampu berdikari sendiri dalam mengurus keperluan asas seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Adakah murid-murid faham penjelasan Ustazah berkenaan tajuk hadanah? Baiklah murid-murid, kita sudah bincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk hadanah. Diharap anda semua dapat memahami serba sedikit perkara berkaitan dengan tajuk. Bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap subtopik ini, marilah kita bersama-sama menguji minda dengan menjawab soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama. Berikut adalah senarai mereka yang diberi keutamaan mendapat hak hadanah kecuali A. Bapa, B. Bapa saudara, C. Nenek, D. Datuk. Jadi, apakah jawapannya? Jawapan untuk soalan yang pertama ialah B, iaitu bapa saudara. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua berbunyi begini. Antara berikut adalah sebab seseorang hilang kelayakan hadanah kecuali A. Berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian nasab dengan kanak-kanak tersebut, B. Cuai atau menganiayai kanak-kanak tersebut, C. Berkelakuan buruk secara terang-terangan, D. Memiliki sifat mahmudah yang tinggi. Ingat ya murid-murid, pilih jawapan yang bukan sebab gugur hak hadanah. Jawapan untuk soalan yang kedua ialah D, iaitu memiliki sifat mahmudah yang tinggi. Sebab sifat mahmudah bermaksud sifat yang terpuji. Mereka yang mendapat hak hadanah ini semestinya perlu kepada sifat mahmudah dalam diri. Bagaimana murid-murid? Ustazah pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Tahniah Ustazah ucapkan, hebat anak murid Ustazah. Alhamdulillah, tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai subtopik berkaitan hadanah ini. Setelah mengetahui perkara-perkara berkaitan hadanah, apakah peranan kita sebagai umat Islam dalam memelihara insan-insan kecil yang tidak berdosa ini? Ya, pertama sekali sudah tentulah kita sebagai seorang Muslim hendaklah sentiasa prihatin terhadap masyarakat sekeliling yang kurang bernasib baik seperti anak yatim dan mereka yang kurang berkemampuan. Selain itu, kita hendaklah menjaga dan memelihara kanak-kanak kecil
kerana mereka merupakan insan yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari ibu dan bapanya dalam proses tumbesaran dan untuk masa depan mereka. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan Islam tingkatan 5 kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilal liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.